رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sila. Bismillah. قال المصنف حفظه الله تعالى ونفعنا به وعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. آمين. Al-Imam Al-Qurdi rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahawa masuk air ke dalam rongga itu terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama, akan terbatal puasa secara mutlak, sama ada berlebihan atau tidak. Ini seperti masuknya air tersebut setelah melakukan perbuatan yang tidak dituntut, seperti basuhan yang keempat. Menyelam di dalam air jika mampu mandi dengan selain menyelam. Mandi untuk bersejuk-sejuk dan semata-mata membersihkan badan. Ini berdasarkan pandangan yang muktamad, iaitu bagi masalah mandi dengan tujuan bersejuk-sejuk dan membersihkan badan semata-mata. Yang kedua, akan terbatal puasa jika berlebihan. Ini seperti masuknya air tersebut ketika berkumur yang dituntut ketika wudu. Yang ketiga, tidak terbatal secara mutlak walaupun berlebih-lebihan. Ini seperti seseorang yang membasuh mulutnya dan hidungnya yang terdapat padanya najis, kerana perbuatan membasuh najis itu adalah wajib. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Qurdi rahimahullah menyebutkan masuk air ke dalam rongga ada bahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama, terbatal secara mutlak. Yang kedua, terbatal jika berlebihan. Yang ketiga, tidak terbatal secara mutlak. Apa makna mutlak? Yang ini sama ada berlebihan ataupun tidak. Jadi sama ada berlebihan atau tidak tadi adalah tafsiran kepada mutlak. Jadi yang pertama, terbatal puasa secara mutlak, sama ada berlebihan ataupun tidak. Jadi ini seperti masuknya air tersebut setelah melakukan perbuatan yang tidak dituntut. Jadi kalau kata masuk air ke dalam rongga setelah melakukan perbuatan yang tidak dituntut, seperti basuhan yang keempat. Basuhan keempat tak dituntut. Basuhan sekat 3 kali saja. Jadi yang keempat tidak dituntut. Jadi kalau basuh yang keempat tadi masuk ke dalam rongga, maka yang ini terbatal puasanya walaupun tidak dengan berlebihan. Karena dia terbatal secara mutlak, walau tak berlebihan sekalipun. Walaupun dia kumuk biasa saja. Tapi kumuk tadi yang keempat, maka tertelan, batal puasa mutlak. Batal. Ataupun menyelam dalam air jika mampu mandi dengan selain menyelam. Jadi kita dah bagi contoh. Kalau dia boleh mandi selain pada menyelam, dia pergi menyelam juga, maka masuk air pada waktu tersebut ke dalam rongga, batal secara mutlak. Sama ada dia terjun tiruk ke, ataupun dia turun slow-slow saja dan kemudian masuk air dalam rongga, batal juga. Kenapa? Karena kamu boleh mandi di luar daripada tempat tersebut dengan tidak menyelam. Kamu pergi menyelam, maka ini dah dikira berlebihan. Kemudian mandi untuk bersejuk-sejuk dan semata membersihkan badan. Ni kalau mandi untuk bersejuk-sejuk pun masuk air dalam rongga, batal wudu. Batal wudu, dah batal puasa. Jadi ini berdasarkan pandangan muktamad. Muktamad yang mana satu ni? Iaitu masalah mandi dengan tujuan bersejuk-sejuk dan membersihkan badan semata-mata. Kalau yang ni, maka dia jadi orang panggil batal puasanya. Baik, macam mana nak elak daripada mandi kita tadi menyebabkan jadi batal kerana termasuk air dalam rongga? Niatkan mandi tadi mandi sunat. Niat jadi mandi sunat, jadi tak jadi batal. Kenapa? Karena mandi sunat dituntut. Faham? Mandi sunat dituntut. Yang tak dituntut ni mandi sejuk-sejuk. Mandi sejuk-sejuk, mandi saja-saja, niat tidak berniat. Kalau mandi wajib
ataupun mandi dengan mandi wajib, niat mandi wajib, ataupun mandi yang sunat, manduk yang sunat, maka tidaklah menyebabkan batal kalau masuk air ke dalam rongga. Faham? Baik. Yang kedua, akan terbatal puasa jika berlebihan. Ini kalau berlebihan baru batal. Bila? Seperti masuknya air tersebut ketika berkumur dengan dituntut ketika wudu. Ini kalau kata kita berkumur waktu dituntut, maksudnya dalam 1, 2, 3. Dalam kumur yang pertama, kedua, ketiga, berlebihan, batal. Kalau kata berlebihan, maksudnya waktu basuhan kumur yang pertama berlebihan dalam kumur tadi, tertelan, batal kalau berlebihan. Baik, kalau tidak berlebihan, maksud biasa saja dia kumur kemudian tertelan, maka masuk yang ketiga. Yang ketiga apa dia? Tidak terbatal secara mutlak walaupun minta maaf. Yang terbatal puasa jika berlebihan. Maksudnya kalau tidak berlebihan, maka masuk kedua juga ni, iaitu tidak batal. Bila yang batal kalau kata kumuk yang pertama, kedua dan ketiga, ketika berlebihan. Ketika tidak berlebihan, maka tidak batal puasa. Tak batal. Faham tak? Baik. Yang ketiga, tidak terbatal secara mutlak. Yang ketiga ni tak batal terus. Mutlak tidak batal. Sengaja ke, tak sengaja berlebihan ke ataupun tidak berlebihan ke? Bukan sengaja. Berlebihan ataupun tidak berlebihan, maka tidak batal. Ini kalau air. Iaitu apa? Ini seperti seorang yang membasuh mulutnya dan hidungnya yang terdapat padanya najis, kerana perbuatan membasuh najis itu adalah wajib. Kerana basuh najis itu wajib, maka tidak membatalkan puasanya pada ketika tersebut. Gigi dia orang panggil gusinya berdarah, ataupun dalam hidungnya ada darah, maka dia basuh hidung dia dengan sungguh-sungguh sampai termasuk dalam rongga. Rongga hidung ni di mana dikira ni? Ni bahagian qaishum atas, bahagian lubang atas. Yang ni bahagian di depan ni masih lagi tidak dikira lagi. Jadi kalau duk korek dalam ni, maksud tak dikira rongga lagi itu. Dia tak apa lagi. Apa? Yang tak boleh ni dalam ni. Ujung ada lubang dalam ni. Korek masuk sampai dalam tu yang baru batal. Boleh? Dan kalau kata berkumur kerana untuk buang darah pada ataupun nak menghilangkan darah pada gusi, maka itu tidak juga membatalkan wuduknya. Puasanya. Tamam. Baik. Boleh faham lah, nampaklah masalah ni. Diharamkan terus. Diharamkan ke atas orang yang berpuasa meraba atau menyentuh, yakni al-lams, al-mubasyarah, dan mencium jika ianya akan menyebabkan syahwatnya bergolak. Jika perbuatan tersebut tidak menggerakkan syahwatnya, maka hukumnya adalah makruh. Haram lah bagi orang yang berpuasa mencium, meraba, menyentuh atau apa sahajalah yang boleh membangkitkan syahwat. Kalau apa sahaja yang menyebabkan syahwatnya bangkit, maka hukumnya adalah haram. Tapi kalau kata perbuatan tersebut tidak menggerakkan syahwat, tidak membangkitkan syahwat, maka hukumnya adalah makruh sahaja. Jadi kalau isteri suami cium isteri, isteri cium suami sebelum pergi kerja contohnya, memang mereka selalu batal ayak mayang sebelum pergi kerja. Patutnya jaga semayang tu, dan dia pergi batal sebelum pergi. Patutnya yang semayang tu jagalah dalam perjalanan tu, moga-moga akan selamat dalam perjalanan. Dia pergi batal dulu, cium dulu ke apa semua kali, ataupun dia salam cium tangan isteri dia, dan itu pun boleh menyebabkan menggerakkan syahwat, maka haram hukumnya. Tapi kalau kata tidak menggerakkan syahwat, biasa saja salam isteri dia, maka yang tu hukumnya makruh. Faham? Ataupun dia maksudnya meraba, menyentuh, mubasyarah, mencium, apa sajalah. Yang tu makruh hukum dia kalau tidak membangkitkan syahwat. Terus. Dibenarkan baginya berbuka puasa jika benar-benar yakin matahari telah terbenam, dan harus baginya berpandukan kepada yang pertama, laungan azan yang dikumandangkan oleh seorang yang adil dan arif tentang waktu. Yang kedua, atau seorang yang adil dan arif tentang waktu tersebut memaklumkan kepadanya bahawa dia telah melihat bahawa matahari telah terbenam, atau seseorang itu mengetahui masuk waktunya dengan ijtihadnya berdasarkan tempoh masa wirid yang biasa dibacanya atau bacaan Al-Quran yang dibacanya. Betul. Jadi di sini
seorang tadi dibenarkan berbuka puasa kalau dia benar-benar yakin. Syarat dia mesti benar-benar yakin matahari telah terbenam. Itu satu. Jadi kalau dia yakin sungguh matahari terbenam, baru boleh buka puasa. Jadi sebab tu dibezakan antara orang yang duduk di tempat rendah dengan orang yang duduk di tempat yang tinggi. Yang duduk di tempat yang rendah, matahari terbenam lebih dulu daripada orang yang duduk di tempat yang tinggi. Nampak sama sebenarnya. Tapi tak orang di tempat tinggi, kemungkinan dia nampak lagi matahari pada waktu tersebut. Melihat matahari pada waktu tersebut, qarsus syam ataupun lingkaran matahari tadi masih dilihat, maka sebaiknya untuk dia tidak buka puasa lagi. Sebab tu orang yang duduk atas kapal terbang dengan atas bangunan yang tinggi atau gunung yang tinggi, nampak lagi matahari, masa buka puasa dia tidak sama dengan orang yang di bawah gunung. Jadi kena perhati elok. Duduk kapal terbang, atas kapal terbang, dia kena lambat sikit daripada tu. Kalaupun kita duduk atas udara, Kedah contohnya, Kedah buka puasa pukul 7.30 contohnya, tapi kita waktu tu duduk di atas udara Kedah, duduk atas kapal terbang 7.30, jangan buka puasa lagi. Sebab apa? Sebab kemungkinan waktu tu kita masih nampak lagi matahari. Jadi lewatkan sikit. Kerana nak buka puasa ni syarat dia adalah mesti benar-benar yakin matahari telah terbenam. Boleh faham tak? Atau ni Maulana Syekh Ali Jumaah ada sebutkan tentang masalah tersebut, bahawa beza di antara orang yang berada di tempat yang rata dengan di tempat yang tinggi. Beza. Dan harus baginya berpandukan kepada, dia kena berpandu kepada apa? Dan boleh untuk dia berpandu pada salah satu daripada tiga ini. Yang pertama, laungan azan yang dikumandangkan oleh seorang yang adil dan arif tentang waktu. Iaitu dilaungkan oleh seorang yang adil dan arif tentang waktu, dia melaungkan azan. Jadi maksudnya macam mana ni? Boleh tak kita pakai dengan azan dalam TV ataupun radio? Boleh tak? Tak boleh. Angguk apa Bildan? Kenapa boleh? Entah angguk dia, kenapa boleh? Baik, kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh berpandukan kepada azan dalam radio, walaupun tu radio Kedah? Radio boleh silap? Okey. Orang pun boleh silap. Dia tekan. Jawapan fuqaha, saya nak jawapan fuqaha. Jawapan fuqaha. Siapa yang boleh bagi jawapan fuqaha? Kenapa azan tidak dengan radio masih tidak diiktibar, ataupun azan dengan TV tidak diiktibar? Betul Syarimi? Awak dalam suara tu? Oh, kalau live boleh pula. Habis tu hak live dalam radio sama je tu. Hak dalam radio tu pun dia live juga kadang-kadang daripada Masjid Zahir. Dia membuat live daripada masjid. Tu macam mana? Tak sama waktu. Ada kita duduk di Kedah waktu tu duduk Aluk Ustaz. Tak, saya kata dia duduk di Aluk Ustaz. Tak payah tak kira Aluk Ustaz Sungai Petani lah. Saya kata kita duduk Aluk Ustaz waktu tu. Jangan kira kita duduk Sungai Petani. Kita tu duduk di Aluk Ustaz, dengar azan daripada radio Kedah, azan di Masjid Zahir. Cuma kita waktu tu tak duduk dekat Masjid Zahir tu lah. Kita duduk dekat mana? Duduk dekat Pekan Cina. Sebelah tu ya. Macam mana? Ya. Tempat kita duduk tadi. Ya. Kita duduk kat Tongkalian. Dia tunggu azan masjid kat Tongkalian. Dia. Ni kalau buka kitab fiqh ni banyak ni. Jawapan fuqaha. Mana fuqaha? Ainal faqih. Kerana azan dalam radio ni, dengar jawapan saya ni. Lepas ni kalau orang tanya, jawab macam saya jawab ni. Kerana azan dalam radio dengan TV tu bukan suara orang tadi. Tu hikayat suara orang tadi saja. Faham? Bukan rakaman. Dia hanya hikayat balik suara dia.
Ni, saya dalam radio live ni. Hak dalam Facebook live ni. Hak dalam live ni saya kah? Tak, dia hanya mahki ataupun menghikayatkan balik suara saya saja. Sebab tu suara kadang boleh jadi lambat. Dan boleh jadi nak jadi cepat sangat pun tak tentu. Payah orang jadi cepat sangat lagi macam mana? Saya boleh cakap dulu cepat pada saya. Dia akan jadi lambat daripada saya. Dia akan jadi lambat sikit daripada saya. Dan dia bukan suara saya. Suara saya yang ni. Hak dalam tu hak yang sedang tengok live sekarang ni. Hak mereka sedang dengar tu suara saya kah? Tak. Itu hanya hikayat suara saya saja. Hikayat suara saya sahaja. Boleh faham? Sebab tu kalau kata apa ni orang panggil apa, kalau kawan tadi cerai bini dia melalui message WhatsApp ataupun dia buat suara, saya ceraikan kamu dengan talak 1, dia hantar kat bini dia. Dikira tak tu? Masih lagi perlu dibincang. Dan tu masih hikayat suara dia saja. Kemungkinan boleh tersyabuh, suara orang lain boleh jadi. Kita kena tanya dengan lebih terperinci. Salah. Tamam? Dia buat hikayat suara saja. Jadi sebab tu yang disebut sini apa dia? Yang kita boleh pandu harus berpandukan kepada laungan azan yang dikumandangkan oleh seorang yang adil. Maksudnya orang tu duk ada depan mata kita. Dia azan. Kita dengar suara dia terus. Tu tak apa. Faham? Bukan hikayat suara orang tu. Boleh? Dia orang panggil dia. Kalau macam langgar masjid pun dia pakai speaker. Kita dengar Tu masih lagi hikayat juga suara sebenarnya. Ya, tapi maksudnya hak yang kalau kita kata biasanya suara tu dekat dengan kita tu kita dengar. Kalau kita duduk dekat dengan tu tak pakai mic tu kita dengar. Tu suara dia. Azan tu. Baik kalau nak tanya lah ni, kalau baik saya tanya ni. Kalau kitab ni ditulis 300 tahun lepas, speaker mic mana nak tanya? Jadi bincang macam tu lah maksudnya. Masa speaker jadi tu, speaker tu dia panggil hikayat suara. Hikayat suara juga tu pun. Jadi kita azan, suara tadi dia dengar tempat lain tu menghikayatkan balik suara dia saja. Sebab disampaikan melalui pembesar suara. Jadi kita gambarkan, kalau kita duduk dekat situ, kita dengarlah suara tu. Kalau kita dengar suara dia tanpa pakai speaker contohnya, kalau dah digambar tak ada speaker, kita akan dengar suara dia. Maka soalan kita dengar suara dia. Jadi kita duduk dalam masjid lah, kita nak buka puasa. Lepas tu dengar azan dia, tapi ada speaker kat situ. Lepas tu kalau tutup speaker tu, dengar tak suara dia? Kita kata ghalibnya dengar. Dengar lah tu. Dikira sah dah. Kalau kata orang tadi adil dan arif dengan waktu lah. Adil dan dia arif dengan waktu. Yang kedua, atau seorang yang adil dan arif tentang waktu tersebut memaklumkan kepadanya bahawa dia telah melihat bahawa matahari telah terbenam. Dia tak azan, cuma dia maklumkan. Dia adil dan dia arif tentang waktu, kemudian dia maklum. Dia kata, saya tengok matahari dah terbenam dah. Boleh tak pakai hak tu? Boleh juga. Jadi boleh pilih sama ada 1, 2. Sebab tu sebut atau. Yang ketiga, atau seseorang itu mengetahui masuk waktunya dengan ijtihadnya, berdasarkan tempoh masa wirid yang biasa dibacanya atau bacaan Al-Quran yang dibacanya. Ada boleh juga macam tu. Ataupun dengan kerja dia menjahit contohnya. Ada bukan wirid saja lah. Ataupun pekerjaan yang biasa dia buat. Contohnya biasa kalau kata dia duduk selepas solat isyak, biasanya dia akan menjahit 3 helai baju dia selesai azan subuh. Dia boleh pakai tak dengan ghalib kerja dia buat tadi ni untuk tanda masuk pada waktu? Boleh. Jadi dia kata daripada asar sampai ke maghrib, dia kalau jahit baju 2 helai sampai maghrib contohnya. Dia jahit siap baju 2 helai jubah, masuklah maghrib. Hari tu tak ada orang azan. Dan dia pula lepas asar tu terus dia jahit dan siap 2 helai baju dia. Dia tengok, ni dah macam masuk waktu dah ni. Dia tahu payah apa, keluar buka tingkap tu tengok gelap malam gedak lagi. Baik, tu kalau kita boleh keluar. Kalau duduk dalam penjara macam mana? Tanya. Nampak tak? Ni fiqah orang main. Kalau duduk dalam penjara, dia nak buat macam mana? Dan kerja dalam penjara, dia wirid. Dia pegang tasbih, wirid kerja dia. Dia pun cuma habaq kata waktu maghrib, waktu zuhur, waktu asar. Asar sampai maghrib biasa dia duduk wirid. Dia kata try tengok pegang tasbih ni, dia wirid.
Allah, 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 Allah. Ada bilik, dia ada bilik. Ataupun selawat kan, selawat dhamir, Allahumma salli alaih, Allahumma salli alaih, Allahumma salli alaih. Berapa ribu kali dia ulang tu masuk maghrib. Dan hari ni pun dia buat macam tu juga. Biasanya dia buat cukup bilangan tu masuk maghrib. Maka dia boleh tak pakai cara bilangan macam tu? Boleh. Pun boleh. Ataupun dia baca Quran 3 juzuk Quran contohnya dengan tartil macam Syekh Abdul Basit Abdul Samad. Contoh kalau dia baca lah. Kalau dia baca macam tu 3 jam contohnya. Al-Baqarah 2 jam 41 minit dia baca. Jadi antara maghrib antara solat zuhur asar contoh pukul 5 petang, kalau dia baca dengan tartil macam Syekh Abdul Samad Abdul Basit Abdul Samad, kalau dia baca macam tu, maknanya dia akan habis Baqarah masuk maghrib. Jadi pukul 7.40 dah masuk dah, lebih pula tu. Maka boleh tak dia guna wirid Quran dia tadi? Boleh. Faham tak? Tu makna dia. Nampak tak? Ni bila nak guna ni? Yang ni akan berguna, fiqh ni akan berguna kepada orang yang mengaji. Untuk kalau duduk dalam tempat yang gelap, contohnya dalam telaga contohnya. Dia terperangkap dalam telaga. Telaga tak ada ayak, telaga ada ayak, dia perangkap dalam tu. Dia duduk kering dalam tu lah kan. Duduk layak saja pun boleh mati tau. Ada orang kata duduk layak tak minum ayak pun bahaya. Duduk layak saja pun boleh mati. Tak keluar-keluar pun mati juga. Walaupun ada ayak keliling dia. Bukan tengah laut je. Tengah dalam ni pun ada. Ada seorang tu katanya dia mati tenggelam dalam ayak disebabkan kerana dehidrasi. Bukan kerana ni, kerana berlaku dehidrasi juga sebenarnya. Sebab nak bukan minum ayak je, masuk habis ayak dalam badan dia, atau jadi macam mana tau. Akhirnya mati juga. Mati disebabkan kerana berendam dalam ayak. Allah Ta'ala jadi tengok, bila kita tengok ikan dalam ayak tak mati, hak binatang dalam ayak tak mati, Allah Ta'ala bagi jadi, Masya Allah. Baik. Jadi itu 3 cara yang harus kita berpandukan kepadanya untuk menentukan kepada masuknya waktu buka puasa. Sebab tu tak boleh buka puasa dengan zan. Syak apatah lagi, waham lebih-lebih lagi lah. Syak pun tak boleh, zan pun tak boleh. Dia mesti benar-benar yakin. Mesti yakin tu. Baik. Di bawah ni ada sebut, harus bagi seorang itu makan dan minum jika kuat sangkaan zan bahawa waktu tersebut masih malam. Yang ni kalau masih malam nak sahur. Berbeza dengan buka puasa. Buka puasa wajib yakin. Beza tak? Beza. Kalau kata buka puasa, mesti yakin masuk waktu. Tapi kalau kata nak sahur, cukup sekadar kuat zan dia masih malam. Tak perlu yakin masuk malam. Masih malam. Cukup zan malam saja. Zan malam pun dah boleh makan lah. Boleh? Dia boleh makan sahur. Tapi kalau nak buka puasa, lain. Buka puasa mesti yakin masuk waktu. Sebab tu kalau orang zan masuk waktu buka puasa dan bukan yakin pun, dan lagi sekarang lagi ada Tok Bilal pula azan silap. Kawan baru duduk testing Allahu Akbar, makan terus buah kurma dalam mulut. Kawan baru duduk testing. Kawan selalunya duduk kira 1, 2, 3, tapi hari ni saja dia nak buat lain sikit, dia buat Allahu Akbar dulu. Allahu Akbar, puak-puak tu makan dah. Lepas tu bakat maki Tok Bilal. Dia kata aku bukannya azan lagi pun, baru duk test. Ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia tersilap azan sungguh. Memang tersilap. Kita pergi makan. Macam mana puasa kita hari itu? Puasa kita batal puasa. Dan wajib qada puasa tersebut, dan wajib imsak sebelum masuk waktu yang sebetulnya. Imsak tak boleh kata dah halang dah. Dah kunyah nak kena batal juga. Pepak terus lah, dia kata hak dalam mulut tu haram hukum dia, berdosa pula. Tadi mula-mula tak sengaja batal dah puasa. Kemudian bila dia pepak makan pula masuk waktu dak lagi, dah sengaja dah waktu tu. Lebih-lebih lagi kalau azan tu waktu zuhur. Tiba azan tak sengaja waktu zuhur. Terus dengar sama aja macam azan maghrib. Baik, terus. Jika seorang bersahur, seseorang bersahur dalam keadaan dia menyangka bahawa waktu masih malam,
atau berbuka puasa dalam keadaan dia menyangka bahawa matahari telah terbenam, kemudian jelas bahawa dia tersilap pada sangkaannya, maka puasanya terbatal serta wajib baginya menahan diri, yaitu daripada makan dan minum dan lain-lain, dan wajib baginya mengqadha akan puasanya. Jadi kalau kata tadi harus bagi seorang itu makan dan minum jika kuat sangkaannya bahawa waktu tersebut masih malam. Baik. Itu harus dimakan lagi, boleh makan. Nah, jika seseorang bersahur dalam keadaan dia menyangka bahawa waktu masih malam. Nah, macam tadi. Atau berbuka puasa dalam keadaan dia menyangka bahawa matahari telah terbenam. Semua kedua-dua menyangka. Maksudnya masih zan. Kemudian jelas bahawa dia tersilap pada sangkaannya, maka puasanya terbatal serta wajib baginya menahan diri, yakni daripada makan dan minum dan lain-lain, dan wajib baginya mengqadhakan puasanya. Baik, jadi orang yang buka puasa wajib dia pastikan sungguh-sungguh dengan yakin masuk waktu baru dia boleh buka puasa. Tak boleh zan. Kalau zan masuk waktu rupanya tak masuk waktu, nah, maka wajib dia qadha puasa tersebut. Baik, bagi orang yang nak sahur pula, dia sangka sahaja masih lagi malam, harus tak dia makan waktu tu? Harus dia makan. Boleh, bukan haram. Harus dia makan. Tapi tengok-tengok sangkaan dia silap. Rupanya dah siang dah, pukul 7 dah waktu tu. Dia ada makan tu pukul 7. 7 lah ni tak apa lagi. Dia sebab lah ni syuruk pukul apa? 7? 7.30 kan? 7.2, lebih kurang tu lah. 7.30, 7.22 kan? Jadi kalau pukul 7 tu masih lagi subuh lagi. Ni kalau kata dah pukul 8 pagi dah, orang tu silap bangkit. Bangkit ingat. Suara siapa pula? Tu bisa suara ustaz tu. Syarimi apa ni? Ilham. Tak. Jadi kalau kata yang tu buka puasa, maka ataupun dia buka makan sahur pada waktu tersebut pukul 8 pagi contohnya, dia tengok loh silap rupanya. Dia duduk sangka malam lagi sebab dia duduk dalam rumah dia. Dia tak buka tingkap langsung, duduk sangka kata ni dia nak punya kalut ni. Dia kata malam lagi kot, tak mau tengok jam. Terah tu itu pun makan makan. Dia tengok sangkaan dia silap. Maka macam mana? Dia wajib qadha puasa. Dia kena tahan diri hari itu. Tak boleh makan. Dia tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh buat apa yang membatalkan puasa, dan dia wajib qadha puasa tersebut. Tamam. Baik, jika dia berbuka. Jika dia berbuka atau bersahur tanpa ijtihad terlebih dahulu dan tidak jelas keadaannya pada ketika tersebut, maka dalam keadaan ini puasanya sah dengan sahur tersebut dan batal puasanya. Ini cuba duduk macam ni Zahid. Bagi tinggi sikit ni tu. Maka dalam keadaan ini puasanya sah dengan sahur tersebut dan batal puasanya dengan berbukanya. Tamam. Kalau dia berbuka atau bersahur tanpa ijtihad, maksudnya dia tak tengok dulu tanda-tanda, atau dan tidak jelas keadaannya pada ketika tersebut. Dia tak ijtihad dan kemudian dia tak jelas keadaannya. Mungkin apa ni, orang panggil apa, disebabkan kerana dia duduk dalam penjara ke ataupun seumpamanya, maka dalam keadaan ini puasanya sah dengan sahur tersebut dan batal puasanya dengan berbukanya. Kenapa? Kerana zan sah bagi sahur, tidak sah bagi buka puasa. Boleh faham? Kerana buka puasa mesti yakin. Zan harus bagi sahur. Tu kena beza tu. Saya bagi ni dawabit penting ni sebenarnya. Garis tadi di atas tu, dibenarkan baginya berbuka puasa jika benar-benar yakin. Tu garis. Ini untuk berbuka puasa. Harus bagi seorang itu makan dan minum jika kuat sangkaannya, yakni zan, garis zan, untuk apa ni? Bahawa waktu tersebut masih malam, ni untuk sahur. Jadi maknanya kalau faham yang bahasa tersebut, kita akan baca ini, kita akan jelas. Jadi orang yang buka puasa atau bersahur tanpa ijtihad dan tidak jelas keadaannya pada ketika tersebut, maka dalam keadaan ini berbeza. Berbeza pada masalah tersebut, pada hukum. Buka puasa batal karena dia buka dengan keadaan tidak ijtihad dan kemudian zan. Tamam? Sahur baginya harus pada waktu tersebut. Kenapa? Karena dia menyangka dengan kuat kata waktu itu masih malam. Maka sah bagi sahur, tidak sah bagi buka puasa. Tamam? Kenapa? Kenapa lagi? Nanti tentang kenapa tu yang jam tu.
Nah. Kerana al-aslu baqa'u ma kana ala ma kan. Kerana asal satu benda tu kekal dengan apa yang dia lalui sekarang pada waktu tersebut. Kerana kita sebelum buka puasa kita masih siang. Jadi mengekalkan masa siang tu masih asalnya. Beza dengan sahur. Sahur adalah mengekalkan masa malam. Mana kita pada waktu tu melalui masa malam dan kita menyangka kuat bahawa ni masih malam. Yang tu harus, kerana waktu tu kita masih menyangka kita masih malam. Tapi waktu kita tengah siang, lepas tu nak buka puasa, tengok-tengok tak masuk, maka al-aslu baqa' makana ala makan. Mengekalkan sesuatu pada masa dia. Nah, iaitu kerana kita waktu siang kita tengah puasa, nak buka puasa mesti terbenam matahari. Tengok-tengok tak terbenam, maka maksudnya yakinlah kita waktu tu kita tengah duduk dalam siang lagi sebenarnya. Faham? Tengah duduk siang lagi. Jadi al-aslu baqa' makana ala makan. Tapi kalau waktu malam pula, waktu sahur pada waktu malam, dan kita pun memang tengah malam waktu tu, biasa sebelumnya malam. Dan sahur berlaku ketika waktu masih malam, iaitu masih malam sebelum terbitnya fajar. Jadi kita kalau makan waktu tu dengan zon kuat kata malam masih wujud, maka sahlah puasa kita pada waktu tersebut. Kecuali pandangan kita tadi meleset. Nah, tengok dah rupanya siang dah, maka pakai yang siang dan kemudian wajib qada puasa tadi. Baik, kalau kata dia zon, makan-makan, tengok-tengok tak masuk waktu lagi. Tak terbit matahari lagi. Baik, boleh tak kira tak makan tadi? Boleh dah, tak ada masalah pun. Tapi kalau makan hak buka puasa dengan zon, macam mana? Dia makan dengan zon, bukan dengan yakin. Dia tak masuk waktu dah kot, makanlah. Tengok-tengok sungguh masuk waktu. Tu macam mana? Haram hukumnya. Faham? Haram hukumnya. Berdosa. Kerana dia makan sebelum dia yakin. Dia makan dalam keadaan zon. Berdosa maksud tu. Dia main-main. Satu penting tahu masalah ni. Kerana kita nak makan mesti kena yakin betul kita masuk waktu. Tak boleh dengan sangka-sangka. Lepas tu jangan buka radio silap. Dan kita tak boleh pakai dengan radio. Tak boleh pakai dengan radio. Pergi duduk Johor, buka radio Kedah. Elok. Lagi zakan radio Singapura. Lepas tu dapat kali dengan radio Siam. Tu lagi zakan duduk Johor dapat radio Siam. Kuatnya frekuensi dia. Azan hak Thailandnya tu. Betul masuk waktu dah. Ada di kalangan orang tua-tua kita, ada yang buka puasa ikut Sabah Sarawak. Orang tanya kenapa buka puasa Sabah Sarawak ni? Sabah Sarawak awal sejam. Kita kan satu Malaysia, dia kata. Elok. Jawapan dia tu memang payah nak jawab tu. Mungkin kita kena diam je ataupun kita bungkuskan dia. Kan? Kita satu Malaysia, dia kata. Jadi dia tak boleh nak faham lah masalah matlak berbeza ke apa semua sekali. Tempat terbitnya matahari tadi berbeza, waktu. Tak kira dah. Dia kira kita satu Malaysia. Jenuh. Kacau. Ya. Satu video tak boleh buka video. Dan azan pun kalau dia tak pakai mak, memang kami tak ingat. So kami guna tahu takbir tu macam mana kami buka puasa. Jangan buka puasa itu. Buka puasa lah. Tengok pula waktu. Tengok jam kita pula. Pandu kat takwim kita lah. Tengok takwim, okey, yang daerah Kota Start, daerah pada Sungai Petani, Kuala Muda, banyak yang apa pakai tu lah. Jangan tak dengar radio. Dengar radio ni, radio Kota Start. Tengok tak apalah untuk panduan tu saja. Jangan ikut hak tu. Kecuali ada radio Sungai Petani, ada radio Sungai Petani ke? Mana ada. Radio Kedah satu je. Macam tu lah. Faham? Jangan tak dengar radio. Saya kata, ni bulan puasa, jangan dengar radio. Saya dengar azan dia tadi. Bukan macam tu maksud saya. Saya jangan berpandukan dengan azan pada radio tu. Kenapa? Kerana tu hanya hikayatus saut. Dia hanya menghikayatkan suara saja, bukan suara muazzin yang kita dengar depan mata kita. Faham lah? Tu. Baik. Terus. Jika fajar telah terbit sedangkan dia bersetubuh
Sedang dia bersetubuh, maka tidak batal puasanya dekat sikit jika dia mencabut kemaluannya segera. tu macam nak posidah. Zahid posidah berat lari balik dia. Terus jika fajar telah terbit sedang dia bersetubuh, maka tidak batal puasanya jika dia mencabut kemaluannya segera. Namun jika dia berterusan dalam urusan tersebut, tak payah tak ulang 2 kali no. Tak pergi ulang 2 kali, ini panggil galak dia panggil, kan? Jadi sebab tu saya pun menunjukkan rasa malu tadi, jadi saya sebut dalam urusan tersebut saja. Ada benda kadang-kadang tak perlu diulang banyak-banyak kali. Namun jika dia berterusan dalam urusan tersebut, tak payah tanya saya, apa dia urusan tadi Ustaz? Ulang balik kita baca saja, no? Maka batallah puasanya dan wajib ke atasnya qada dan kafarah. Tu dia. Ingat no, kalau seorang tengah fajar telah terbit dan dia sedang bersama dengan isterinya, maka tak batal puasa kalau kata dia segera mencabut kemaluannya. Tapi kalau kata dia berterusan juga dengan azan, dia kata tak apalah, kita macam masalah makan nasi tadi lah, bagi habis pinggan, dia kata dia kata dah alang-alang menyeluk perkasam kan, biar sampai ke pangkal lengan. Dia pun berterusan lagi dengan urusan tadi, batal puasa, wajib qada, kena kafarah. Dia kena kafarah 2 bulan berturut-turut puasa. Kepada siapa? Kepada lelaki sahaja. Perempuan tidak kena dengan kafarah 2 bulan berturut-turut. Kenapa? Kerana puasanya tadi bukan batal disebabkan kerana setubuh. Puasanya batal lebih awal lagi daripada tu, iaitu dengan dimasukkan sesuatu. Faham? Ni mesti ada yang tak faham ni. Yang kena kafarah 2 bulan kalau dia batalkan puasa dia dengan setubuh. Batalkan puasa dia dengan bersetubuh. Jadi kalau batal puasa dengan sebab bersetubuh, maka 2 bulan berturut-turut. Sebab tu orang lelaki je kena. Sebab puasa dia batal kalau dengan bersetubuh, dia batal dengan sebab bersetubuh, sebab tu dia kena 2 bulan berturut-turut. Perempuan kenapa tak kena? Kerana perempuan dia batal bukan sebab bersetubuh, sebab masuk sesuatu. Nak bagi contoh kan? Susah ni. Saya bagi contoh. Nak bagi ni, bayangkan, tak payah bayang, haram kan? Dia masukkan kemaluan dia. Lelaki masuk kemaluan ni contoh ni kepala kemaluan. Hasyafah ni sekadar masuk hasyafah sampai habis macam ni, baru dikira sebagai bersetubuh. Jadi batal puasa dia ketika masuk hasyafah tadi, dan dia wajib kena qada dan wajib kafarah 2 bulan turut-turut. Baik perempuan tadi, dia batal sebab setubuh kan? Tak, dia batal elok masuk sikit saja pun dah batal dah puasa. Sebab tu dia batal bukan sebab setubuh perempuan. Dia batal sebab masuk sesuatu. Faham tak? Maka sebab tu dia kena qada puasa saja, tidak wajib kafarah. Tapi ikut Imam Ahmad ibn Hanbal, 2 wajib kafarah 2 bulan berturut-turut. Sama? Atau ada orang dia kata boleh helah lah no. Janganlah batal puasa dengan tu. Minum air dulu. Elok. Ya sungguh. Kalau dia minum air dulu, kemudian dia setubuh dengan isteri dia kena ada 2 bulan turut-turut? Tak. Kerana dia dah buka puasa dah sebelum tu dengan yang lain. Puasa dia dah batal dah sebelum tu. Faham? Tapi kalau buat yang tu, hukum dia apa dia? Berdosa besar. Awak seronok kan berdosa besar? Dia kata tak boleh tahan dah, dia kata. Teruk sangat ni. Teruk sangat. Sebab tu sunat kita kahwin, kalau anak-anak muda kahwin, elok kahwin bulan Syawal. Kerana nak temu Ramadan akan datang tu jauh lagi, 12 bulan. Ni kahwin sebelum Ramadan. Elok. Dia tengok kucing pun dia nampak bini dia. Kahwin sebelum Ramadan. Kau kat bini melintah kat Allah, dia jam tu, ya Allah. Baik. Tu kena ni. Iman lah yang akan tentukan kita akan jaga ataupun tidak tu. Jadi jangan duduk selalu sangat dalam rumah dua orang. Kena sibukkan dengan urusan yang macam-macam. Yang duduk dalam rumah dua orang macam tu. Tak boleh. Kecuali lah dah 30 tahun dah nikah, 40 tahun dah, anak-anak semua dah kerja apa semua, duduk dalam rumah pun geram kat bini dia lagi, teruk lah.
Baik. Sebab tu orang perempuan dalam rumah sebaiknya jangan selalu sangat pakai pakaian yang menjolok mata. Pakai macam biasa. Sebab kalau pakai menjolok mata banyak-banyak sangat dalam rumah pun akan menghilangkan syuur juga bagi suami. Syuur daripada perasaan suami. Ni duduk dalam rumah je duduk pakai apa ni skirt ya. Sekolah pendek aja. Jadi suami dah rasa biasa lah. Jadi pakai macam biasa, pakai baju kurung, pakai baju apa ni? Kain-kain macam biasa, gown apa semua sekali pun. Pakai apa ni? Baju kelawak. Pakailah baju kelawak pun tak apalah. Pakai baju kelawak. Kadang duduk dalam rumah pun pakai tudung macam biasa. Tak ada masalah apa. Pakai macam biasa. Tapi ada satu hari tu, tengok pakai seluar apek punya tu. Lelaki pun, awak pelik ni. Orang dia akan tertanya-tanya. Betul, masuk silap rumah pada kita. Baik, terus, jika fajar telah terbit, selesai tu. Baik, jadi dia kena kafarah. Iaitu apa dia? Membebaskan seorang hamba mukmin. Jika tidak mampu, dan hamba dah tak ada sekarang ni. Jika tidak mampu, maka hendaklah dia memberi makan kepada 60 orang miskin. Bagi setiap miskin tersebut satu cupak. Satu cupak. Cupak makanan asasi yang kita makan. Baik, masalah terus. Masalah. Seseorang itu berpagi-pagi dalam keadaan berpuasa, sedang di mulutnya terdapat untaian benang yang ditelannya bersama makanan pada waktu malam. Jika dia menelan lebihan untaian benang tersebut, maka puasanya terbatal kerana masuk sesuatu ke dalam rongga perutnya. Jika dia mencabutnya, maka puasanya akan terbatal juga kerana dia dikira sengaja memuntahkan sesuatu. Jika dia membiarkan benang tersebut, maka solatnya pula akan terbatal kerana bersambung benang tersebut dengan najis yang terdapat di dalam perutnya. Jalan untuk menyelesaikan masalah ini ialah dengan cara seseorang yang lain mencabut benang tersebut daripada mulutnya dalam keadaan dia lalai. Maka keadaan sebegini tidaklah memudaratkan puasanya kerana tiada padanya ikhtiar atau pilihan pada keadaan tersebut. Sama. Ini masalah yang dipanggil iftiradi dipanggil. Saya iftiradi lah. Ini kalau seorang ni berpagi-pagi dalam keadaan berpuasa, sedang di mulutnya terdapat untaian benang yang ditelannya bersama makanan pada waktu malam. Dia ada benang sambung dalam perut, ada yang lebih keluar. Dan dia lupa nak cabut. Jika dia telan lebihan untaian benang tersebut, maka puasanya batal kerana masuk sesuatu ke dalam rongga perut. Kalau dia cabut pula, maka batal juga kerana dia dikira sengaja memuntahkan sesuatu. Anda dah masuk dalam. Jadi macam mana nak buat ni isu ni? Ini dipanggil masalah iftiradi, dipanggil masalah apa? Masalah yang jarang berlaku, tapi kalau berlaku, macam mana penyelesaiannya? Jadi kalau kita kiaskan ni dengan masalah doktor letakkan tu paip dalam perut. Paip dalam perut seorang yang sedang puasa. Yang ada kan paip. Lepas tu dia sedap. Paip tu ada kat mulut dia. Jadi macam mana dia nak buat dengan paip tu? Kalau cabut, nanti akan batal. Soalnya macam apa ni, buka puasa. Kalau dia telan tu, dia nak tekan nak telan kan. Nak telan pun batal juga. Kalau telan pakai dak lah, tak telan. Dia nak cabut je, cabut pun batal. Jadi macam mana nak buat? Maka di sini disebutkan dia punya penyelesaian dia. Jadi doktor pun kena faqih untuk nak selamatkan orang tu daripada batal puasa dia. Jadi dengan cara macam mana? Maka solatnya pula ni, jika dia membiarkan benang tersebut, maka solatnya pula akan terbatal kerana bersambung benang tersebut dengan najis yang terdapat dalam perut. Itu dia. Itu macam mana pula? Jadi macam mana cara dia untuk dia nak selesaikan? Jalan untuk menyelesaikan masalah ini ialah dengan cara seorang yang lain mencabut benang tersebut daripada mulutnya dan dalam keadaan dia lalai. Jadi dalam keadaan dia lalai, sembang ni doktor ni, kita cabut. Pedih lah kalau itu. Ataupun ditidurkan dia, contoh. Ada dicabut, lalai juga tu. Ditidurkan dia sekejap, kemudian dicabut benang, dicabut kah tadi. Maka dia dalam tidak ikhtiar maksudnya. Jadi kalau kita jadi doktor, kita jadi nurse dan seumpamanya nak selamatkan orang tu daripada batal puasa dia dan dia boleh puasa sebenarnya, maka cara dia macam tu buat. Ditidurkan dia sekejap dan kemudian dicabut benda tadi, maka tidaklah batal puasa orang tadi. Boleh faham tak? Kerana dia cabut bukan dengan ikhtiar dia pada waktu tu. Boleh nampak? Ini masalah fiqh iftiradi.
Lepas tu ada seorang lelaki ni, banyak dalam fiqh iftiradi, dalam mazhab kita Syafi'i banyak yang mula katanya melakukan fiqh iftiradi ni adalah Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Abu Hanifah ni orangnya zakat mufrid dipanggil, orang yang cerdiknya sangat luar biasa. Seorang lelaki tanya dekat Imam Abu Hanifah tentang, seorang perempuan tanya dekat Imam Abu Hanifah tentang suami dia yang tidak bagi nafkah, dan suami dia pesan dah, kalau kamu cakap pasal nafkah dalam rumah ni, pasal makan apa semua, kamu jatuh talak. Dia kata, cakap saja jatuh talak. Jadi tak boleh duk abang beras habis, tak boleh duk abang gandum habis, jatuh talak nanti. Dia kata, abang ni gandum tak ada dah, nak buat orang Arab kan, nak buat roti macam mana ni, gandum tak ada, abang tu je jatuh talak. Tu dia. Dia buat macam tu. Jangan nak selesai masalah tadi. Kalau pergi jumpa dengan Imam Abu Hanifah, dia ni alim, faqih. Faqih dia tak akan kata, apa ni laki apa ni, cakap macam tu dengan tak. Dia bagi penyelesaian, bukan duduk beletiak dulu. Bagi penyelesaian dulu. Penyelesaian dia macam mana? Dia kata, dah tak pergi cakap, pergi gantung bekas gandum tu dekat baju dia. Faham? Jadi dia faham sendiri nanti. Gandum dah habis. Kat baju mana hak dia duk gantung tu, dia balik rumah, dia gantung baju dia kat mana, kamu ambil bekas gandum, dia gantung dekat baju dia tu. Nanti dia faham sendiri, kata gandum tak ada. Kamu tak cakap pun. Ada seorang perempuan naik tangga. Benda lelaki dia kata, kalau kamu turun tangga, jatuh talak. Kalau kamu naik pun jatuh talak. Kalau kamu duduk atas tu pun jatuh talak. Hang nak buat macam mana? Terjun terus waktu tu. Jangan turun, terjun daripada tangga tu. Baru tak jatuh talak pada waktu tu. Kebetulan katanya Imam Abu Hanifah ada waktu tu. Laki dia kata, turun jatuh talak, turun tangga jatuh talak, naik tangga pun jatuh talak, duduk atas tangga tu pun jatuh talak. Imam Abu Hanifah kata, terjun terus. Kau turun, piung, terjun terus. Jadi tak jatuh talak. Habislah dia punya taklid tu. Ni ada orang ni digila talak. Semua benda dia nak sebut. Dia nak talak saja. Ni semua benda ni bagi syarat, ni yang menyusahkan diri dia. Faham? Baik, terus. Seperti mana seseorang tersebut wajib ke atasnya menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa, maka wajib juga ke atasnya menjaga anggota tubuhnya daripada segala perkara yang diharamkan. Jika perkara ini tidak berlaku, maka tiada puasa baginya. Tamam. Jadi sebab tu puasa bagi ilmu, bagi hakikah adalah puasa yang menahan diri daripada perkara-perkara yang diharamkan. Sebab tu puasa ahli syariat yang kita kata tadi, masalah batal puasa dan seumpamanya, puasa ni muakkad, puasa yang ada waktu. Kata Imam Abdul Qadir Jilani rahimahullah, puasa yang begini ada waktu. Karena waktu dia daripada terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi berbeza dengan puasa ahli tariqah. Puasa ahli tariqah, puasa mereka adalah daripada perkara yang haram sepanjang umur hidup mereka. Maka puasa mereka puasa muabbad dipanggil. Puasa yang selama-lamanya. Jadi mereka sentiasa imsak, menjaga diri mereka daripada mengucapkan ucapan yang buruk, mengata kepada orang, mengumpat dan seumpamanya, dan juga menjaga diri mereka dan hati mereka daripada berfikir yang tidak elok tentang umat Nabi SAW. Itu puasa muabbad dipanggil. Yang kita nak capai sekarang ni adalah puasa apa? Puasa yang disebut fa innahu li wa ana ajzi bih. Aku yang bagi pahala puasa tadi. Puasa yang macam mana? Puasa yang Nabi kata, puasa yang sebenar-benar puasa. Sebab tu kata, dan Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Tak berapa ramai orang yang berpuasa tetapi puasanya hanya lapar dan dahaga. Dan wa kam min muftirin dalam hadis disebut, dan berapa ramai orang yang berbuka puasa pada siang, orang yang kamu lihat dia tidak berpuasa tapi hakikatnya dia berpuasa. Ini kam min muftirin, tak ingat dah di matan dia tu. Berapa ramai orang yang berpuasa tapi tidak berpuasa, dan berapa ramai orang yang tidak berpuasa tapi hakikatnya dia berpuasa. Ada hadis tu. Jadi apa makna dia hadis tadi? Jadi berapa ramai orang yang berpuasa tapi sebenarnya dia tidak berpuasa. Kenapa? Karena yang dia puasa hanyalah lidah, makan minum dia sahaja. Tubuh dia saja yang dia tidak dilakukan, tapi yang hatinya tak jaga. Dan berapa ramai orang yang nampak tidak berpuasa tapi hakikatnya dia sedang berpuasa, iaitu menjaga dirinya daripada kata kepada orang dan seumpamanya. Tapi ini bukan menolak
Bukan bermakna ahli tariqah masuk bulan Ramadan depa makan siang hari, tapi depa kata yang kami pentingkan adalah puasa hati daripada kata orang. Ni mangkuk ayun juga tu. Ni wajib fardu ni kenapa nak kena tinggal? Nah, dia silap faham ni. Kalau ahli tariqah, dia akan laksanakan yang ahli syariat lakukan, bal ziyadah, bahkan tambahan lagi daripada tu. Dia akan jaga daripada yang haram yang kita baca ni, dan kemudian dia akan tambah lagi, iaitu menjaga lagi yang tidak dijaga oleh orang yang biasa, iaitu jaga hati dia, jaga perasaan, jaga mata dia, jaga tangan dia, jaga kaki dia, dan seumpama. Faham tak? Itu. Manakala puasa ahli hakikah pula apa dia? Menjaga daripada segala selain daripada Allah Ta'ala. Tak ada dalam hati dia makhluk Allah Ta'ala apa, tak ada apa, semuanya ada hanya Allah. Yang ni puasa yang paling tinggi, yang disebut fa innahu li wa ana ajzi bih. Jadi puasa kita ni yang mana satu ni? Puasa kita hadut bincang masalah batal puasa lagi ke, ataupun puasa kita ni puasa yang ahli tariqah dan ahli hakikah? Kita nak puasa yang macam, sebab kata ulama sebut dalam satu riwayat hadis, kata kalaulah tidak kerana ikatan ataupun godaan-godaan syaitan, hafawat asyayatin, maka sudah tentu semua orang boleh melihat keajaiban yang ada di langit. Tapi masalah dia, kita digoda oleh syaitan, menyebabkan pandangan mata kita tertutup, tidak melihat keajaiban yang ada di alam yang atas daripada kita. Jadi kita tak nampak. Kita nampak ada depan kita ni lah. Dan lebih lagi menyedihkan, kita tahu benda tersebut tapi kita tak berusaha untuk melakukan dan meningkatkan ibadah kita sehingga mencapai maqam seperti para aulia mencapai maqam tersebut, dan melihat apa yang mereka lihat, memandang apa yang mereka pandang, mendapatkan apa yang mereka dapatkan. Karena setiap orang Allah Ta'ala bagi kepada mereka dengan kemampuan tersebut, tetapi sebanyak mana isti'dad untuk dia mendapatkan madat tersebut, banyak mana persediaan yang dia siapkan untuk mendapatkan pertolongan dan juga pembukaan yang sedemikian. Itu je. Masalah kita tak buka persediaan tersebut. Itu kita masih lagi dengan keadaan yang biasa saja. Puasa kita masih lapar dan dahaga, tidak lagi dengan puasa seperti mana awliya dan para asfiya. Tamam, terus. Telah berkata Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Salim Al-Hifni rahimahullah, "Idza lam yakun fi sab'i minni tasamun wa fi muqlati ghadun wa fi mantiqi sumtun wa in qulna fa hazzi idza min sawmil al-ju' wa zama wa in qultu inni sumtu yawman fama sumtu." Tamam. Terbalik nah. Hatu betul dah hatu tulis. Hatu tulis betul ke kan kita baca terbalik? Kita baca terbalik ya? Asal tulis ni wa fi muqlati ghaddun wa fi mantiqi sumtu idza lam yakun fi sam'i minni tasamumu. Hatu. Dia tulis macam tu tak terbalik sebenarnya. Tengok macam Zahid baca tu betul. Idza lam yakun fi sam'i minni tasamumu wa fi muqlati ghaddun wa fi mantiqi sumtu. Tamam? Sebab apa? Sebab terjemahan saya di bawah tu betul deh. Terjemahan bawah betul kan? Hak tulisan atas betul. Betul. Jika tidak berlaku tundukkan pada yang haram pada pandanganku. Tamam? Dah. Wa fi muqlati ghaddun. Tiada diam daripada yang sia-sia pada ucapanku, dan tiada pemekakan daripada yang haram dan sia-sia pada pendengaranku. Tamam? Dan jika aku telah mengatakan bahawa aku pernah berpuasa sehari, maka hakikatnya aku tidak pernah berpuasa. Tamam? Kata wa fi muqlati ghaddun wa fi mantiqi sumtu idza lam yakun fi sam'i minni tasamumu. Dia tak betul ni, sebab dia kena orang panggil apa, syatrus tsani, bahagian kedua bagi syair tadi mesti sama di belakang. Nah, jadi bacanya idza lam yakun fi sam'i minni tasamumu wa fi muqlati ghaddun wa fi mantiqi sumtu fahadhi idzan min sawmil ju' wadh-dhama wa in qultu inni sumtu yawman fama sumtu. Itu bacaannya. Jadi idza lam yakun itu syatrul awal, wa fi muqlati syatrus tsani. Jadi itu tukar, tu duduk atas, ni duduk bawah. Wa in qultu tu pula jadi syatrus tsani bagi bait yang kedua. Fahadhi idzan minat sawmi wal ju' wadh-dhama tu adalah pada yang pertama. Tamam? Yang ni pada duduk yang atas pada tu, wa in qultu tu. Jadi terbaliklah.
Jadi macam mana nak buat ni? Macam ni lah. Hak yang atas, hak baris hak ni, baris hak ni. Yang ni piduk sini, yang ni piduk sini. Hak yang baris kedua pula macam ni, macam ni. Yang ni duduk di sini, yang ni naik sini. Yang tu je. Faham? Duk syatrul sani, syatrul awal, kata apa ni Pak Long? Ni syatrul awal dipanggil, ni syatrul awal, ni syatrul sani. Ni syatrul awal, syatrul sani. Syatrul awal, syatrul sani jadi bait yang pertama, dipanggil bait. Syatrul awal, syatrul sani jadi bait yang kedua. Faham? Banyak nak kena mengaji ni. Baik. Terus. Jadi kalau kata puasa tidak menjaga daripada pandangan, tidak jaga daripada lidah kita bercakap, tidak jaga daripada kita, orang panggil apa, mendengar yang tidak baik, maka puasa kita ni hanya sekadar lapar dan dahaga sahaja, tidak lebih daripada itu. Faham? Jadi kena jaga. Para awliya Allah Ta'ala, saya selalu sebut, habis puasa mereka nak tahu kata puasa mereka diterima ke tidak, mereka akan tengok sama ada mereka boleh baca tak hati orang. Kalau boleh baca hati orang selepas habis puasa, maknanya puasa mereka diterima. Tahu tu? Dia. Kita habis puasa boleh baca hati orang. Suami kita boleh baca kita nak beli baju apa. Nah. jadi nak apa ni? Kalau boleh baca hati orang, maksudnya puasanya telah diterima pada waktu itu. Itu maksudnya hati dia dah bersih sungguh dah. Sebab puasa ni adalah tempoh untuk pembersihan. Lepas tu tak heran, no? Jangan heran, ada orang yang diberikan oleh Allah pembukaan kepada tu, buka mata hati orang ni, yang tu bukan nak anggap orang tu jadi wali terus, tak semestinya. Sebab boleh tengok dalam hati orang ni masih lagi dalam alam apa ni dia panggil? Alamil mulk. Alam syahadah. Tak boleh buka lah hati orang ni, masih lagi benda yang alam syahadah lagi. Sebab tu jangan heran ada di kalangan Sami dengan sebab ritual ataupun disebabkan kerana riadah ataupun meditasi yang dia lakukan dengan puasa dia, dengan semuanya, dia tak makan daging, dia tak makan benda-benda berdarah, tak makan benda yang dibakar dengan api, ada yang dia buat macam tu, dan akhirnya dalam tempoh meditasi mereka tadi ataupun ritual yang mereka lakukan tersebut, akhirnya dia boleh dapat sesuatu yang atas sikit daripada orang biasa buat, ataupun dia dapat ilmu yang perlu orang ni masuk dalam makmal untuk dapatkan ilmu tersebut. Tapi dia dapat ilmu tu. Ataupun dia boleh mengapungkan badan dia, boleh menjadi terbang. Terbang tadi. Boleh berlaku tak? Kita kata dia guna syaitan? Tak. Kerana diberikan oleh Allah kepada orang yang macam ni dengan ni, walaupun dia bukan Islam. Kerana alam mulk ini boleh dibuka pada siapa pun. Kalau orang lalui proses ni, sebut oleh Maulana Syekh Ali Jumaah hafizahullah dalam Tariq Ilallah. Dalam Tariq Ilallah ni saya duduk heran. Macam mana boleh jadi macam tu dekat ada sebahagian Sami yang dapat macam tu, dia punya kelebihan. Kadang-kadang ada orang mai kat dia boleh tahu, kata kamu ni mai daripada mana? Daripada sekian-sekian ni. Betul tak? Betul. Pernah pergi jumpa Sami ke apa? Pernah pergi jumpa. Pernah tengok Syarimi hang tidur lagi Syarimi. Ya Allah dia ni. Kalau pakai songkok macam tu kita tahu lah. Ya Allah. Ke 4:30. Tadi rasa tidur dah kan tadi kan? Tadi yang tak tidur saya. Saya ni balik tadi tak tidur. Zat ni balik di rumah tempat penginapan tadi tak tidur. Lepas makan tu tak tidur. Pas mayang tadi tak tidur. Sembang-sembang lagi sampai pukul 3. Tu yang main lambat ni. Tu bukan sebab tidur tu, sebab tak tidur. Depa ni tidur tak tidur ke? Lepas tu nak tidur ni. Cara tu orang tanya tak tidur, saya tak tidur. Apa tu boleh tidur di sini? Kata dia. Tak usah jawab. Tak usah duk menjawab. Jawab pun kena, tak jawab pun kena. Yang penting tidur. Ustaz tak apalah, Ustaz duk mengajar. Ustaz memang tak tidur lah. Kalau tengah duk mengajar tidur tu memang sakan lah. Baik. Selesai. Baik. Kemudian jadi benda tu alam tadi boleh berlaku. Yang tu ada dalam Tariq Ilallah, tak perlu kita bincang sini.
Jadi kalau kata orang tadi selepas Ramadan diberikan pembukaan macam tu, mustahil? Tidak mustahil. Masalah dia kita tak pernah berlaku kepada kita masalah dia. Lepas tu kita jadi heran sikit tu sebab kita tak berlaku. Jadi kalau berlaku dekat kita, terlarat tepih nanti. Dan kemudian diminta lindung. Allah Ta'ala, para wali ni akan minta untuk tutup kembali kerana tak mau tahu benda tersebut. Cuma nak tahu bagi tanda saja. Tapi kalau tak ada tanda tersebut, adakah maknanya tak diterima? Tak sebenarnya. Kita kata tanda. Bila kata tanda, tak semestinya kalau ada tanda, kalau tak ada tanda bermakna tidak diterima. Tak. Allah Ta'ala rahmat, Allah Ta'ala luah. Cuma tanda tu akan meyakinkan lagi bahawa amalan kita jadi diterima. Itu ada ulama kata kalau pi haji, pi umrah, nak balik demam. Daripada lepas ibadah demam. Itu alamat qabul kata ulama. Kalau pi haji, contohnya habis haji demam. Itu alamat qabul, alamat diterima. Tapi alamat nama apa? Ada juga orang yang habis haji umrah tak demam. Adakah tak diterima? Semua kena demam ke? Lepas tu buat demam ke? Tak. Kerana ada alamat saja. Sebab tu ada sebagian ulama kata doa depa apa dia? Seperti Syed Muhammad Syed Alawi Maliki, dia doa Syed Abu Yazid Muhammad, Abu Yazid Alawi, ayah Abu Yazid Muhammad. Dia doa apa? Allahumma ja'al haji mabruran bila alamah. Ya Allah, jadikan hajiku ni mabrur tanpa alamat. Saya tak payah demam lah. Bagi terima tanpa alamat. Allahumma taqabbal a'malana bila alamah. Ya Allah, terimalah amalan kami tanpa alamat. Maksudnya tanpa perlu bagi alamat apa-apa. Terima terus macam tu. Okay? Baik, terus. Tidaklah terlindung daripada pengetahuan kalian sesungguhnya puasa itu diwajibkan bagi mematahkan nafsu, serta menghalang dan menjauhkannya daripada mengikuti syahwat dan maksiat. Ya, kerana puasa dari segi lurah makna dia apa dia? Patah balik kepada lurah. Apa dia makna dia? Makna dia pada ilham? Imsak. Al-imsaku mutlaqan, menjaga atau menahan diri secara mutlak. Jika seseorang tersebut masih berterusan mengikuti nafsunya dan sentiasa di dalam kemaksiatan kepada Tuhannya, maka ketahuilah bahawa sesungguhnya dia tidak berpuasa Ramadan. Zahirnya dia seakan-akan berpuasa dan kelihatan lapar dan dahaga, namun hakikatnya dia hanya memperolehi lapar dan dahaga sahaja. Ini seperti yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, kam min sha'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wa kam min qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa as-sahur. Rawahu Bazzar wal Baihaqi. Maksudnya, berapa ramai di kalangan manusia yang berpuasa yang tiada bagi puasanya melainkan kelaparan sahaja, dan berapa ramai di kalangan manusia yang mendirikan malamnya sedangkan tiada bagi qiyamnya melainkan berjaga malam semata-mata. Ya, kenapa? Karena tidak ada ikhlas. Karena tidak ada ikhlas dan karena puasa tadi bukan puasa hakiki. Puasa hanya sekadar zahir saja. Tamam? Itu Nabi kita puasa zahir. Qiyamnya pun qiyam zahir, bukan qiyam yang hakiki. Karena qiyam dan puasa yang hakiki adalah yang menjaga orang tadi daripada melakukan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala dan menjaga hatinya daripada ta'alluq kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ta'alluq maksudnya bergantung harap kepada selain daripada Allah. Terus sunat ketika berpuasa. Itulah masuk sunat. Sunat ketika berpuasa. Di antara perkara yang disunatkan ketika berpuasa ialah bersahur. Bermula waktunya setelah masuk pertengahan kedua daripada malam. Tengok. Jadi bila waktu sahur, ni sunat sahur, berpuasa apa dia? Sunat dia sahur. Jadi ada orang kata sahur sunat je. Bukan wajib. Tak apa, tak sahur tak apa. Jangan. Dia kalau kita tahu pahala sunat ni macam mana, kita akan tinggal sikit pun sunat. Kalau kita tak nampak, lepas tu kita suka tinggal. Dan kalau kita tahu benda yang makruh tu macam mana dia punya dibenci, kita tak akan buat satu pun yang makruh, apatah lagi yang haram. Sebab kita tak nampak. Dan kalau kita nampak pun, kita terlalai dengan nafsu kita. Kita masih buat juga yang haram. Dan yang makruh lebih-lebih lagi. Lepas tu orang yang berterusan dengan yang makruh, dia akan sentiasa bermudah-mudah dengan yang haram nanti. Jangan. Lepas tu orang yang bermain-main dengan yang sunnah, kemudian dia akan nanti tinggalkan yang wajib. Boleh tinggal sunat dulu, nanti dia akan tinggal yang wajib. Lepas tu jangan pandang rendah dengan apa sahaja pun perkara yang diberi perhatian oleh syarak. Tamam? Jadi benda sunat kena buat, walau satu biji tamar.
Jangan tak makan langsung. Minum air. Orang tanya ni sunat ni. Walah sunat je. Jangan. Makan walau sikit. Ambil berkat dengan perkara tersebut. Jangan tinggal. Pesan ke anak cucu kita. Bangun juga. Makan sikit untuk ambil berkat. Berkat sahur. Kerana Nabi sebut. Tasaharu fa inna fis suhuri barakah. Atau fa inna fis sahuri barakah. Suhur pun boleh. Kalau baca eloknya baca dengan suhur. Tamam. Masuk waktu. Kita baca sampai pukul 5, kemudian kita berhenti. Boleh tak? Baik. Bersahur bermula waktunya setelah masuk pertengahan kedua daripada malam. Pertengahan kedua daripada malam maksudnya apa dia? Kalau kita kira balik maghrib pukul 7.30 contohnya. 7.30 maghrib. Masuk terbit fajar pukul berapa? 7.30 juga. Contoh. Bahagi 2. 7.30 bahagi 2. Kira macam mana? 12 jam bahagi 2 lah. Kan? 7.30 bahagi 7.30 12 jam. Bahagi 2 jadi 6 jam. 7.30 8.30 1 jam. 6 8 9.30 10.30 11.30 12.30 1.30. Jadi bila yang sahur sunat? Selepas 1.30. Tengok balik dengan masa kita lah. Dengan masa terbit matahari. Bahagi 2. Jadi itu waktu sunat. Jadi sebelum tu tak panggil sahur. Tak dapat pahala sunat sahur. Jadi sahur bukan mesti. Yang paling eloknya adalah ketika penghujung waktu. Elok. Kerana tu hampir dekat dengan waktu siang dah untuk kita nak bersedia dengan puasa. Tapi kalau kita nak ambil pahala sunat juga, kita kata takut saya tak jaga lagi, setelah pertengahan malam. Tuh. Nah, setelah masuk pertengahan kedua daripada malam. Pertengahan kedua daripada malam. Jadi ada bahagi 2 lah. Bahagian kedua. Boleh nampak ni? Faham? Faham lagi elok. Cuba tengok. Rasulullah SAW bersabda, tasaharu fa inna fis suhuri barakah. Itu saya baca dengan, kita buat dengan fathah kan. Eloknya baca dengan, kalau baca dengan fathah pun boleh, baca dengan dhammah pun boleh. Cuba baca di bawah. Terdapat perbezaan. Terus. Terdapat perbezaan pandangan pada maksud barakah. Yang pertama, pandangan pertama, dimasukkan dengan barakah adalah ditambahkan kekuatan untuk melaksanakan puasa. Jika diterjemahkan dengan maksud ini, maka as-sahur dibaca dengan fathahkan as-sin, as-sahur. Maka maksud hadis tersebut adalah makanlah dan minumlah kalian pada malam-malam Ramadan sebelum subuh, kerana sesungguhnya makanan dan minuman pada waktu tersebut akan menambahkan kekuatan serta semangat untuk berpuasa. Jadi sahur dengan baca fathah itu dengan makna makanan dan minuman. Fa inna fis sahur dengan makna makanan dan minuman pada waktu tersebut akan menambahkan kekuatan serta semangat untuk berpuasa. Kalau barakah tu dengan makna untuk menambahkan kekuatan. Jadi sahur dengan makna apa? Makanan dan minuman tu. Kalau sahur baca dengan fathah maknanya makanan dan minuman. Baik. Pandangan kedua, kalau dibaca dengan suhur. Pandangan kedua dimaksudkan dengan barakah adalah ditambah pahala dan kebaikan. Ini seperti yang saya terjemah tu, ai ajran wa thawaba. Tengok selepas hadis tu, barakah dengan makna ajran wa thawaba. Jadi ajran wa thawaba dengan makna apa? Jika diterjemahkan dengan maksud ini, maka as-suhur dibaca dengan dhammahkan as-sin, as-suhur. Maka maksud hadis tersebut adalah makanlah dan minumlah kalian, kerana sesungguhnya pada makan dan minum tersebut menambahkan pahala dan kebaikan. Baik. Daripada sesungguhnya makanan dan minuman. Makanan dan minuman tu sendiri dipanggil sahur. Tamam? Perbuatan makan dan minum tu, perbuatan tu. Perbuatan tu dipanggil as-suhur. Tamam? Dia macam wudu dengan wadu. Kalau wadu, air wudu. Tamam? Kalau wudu perbuatan wudu. Boleh? Wudu, perbuatan wudu dipanggil wudu. Air wudu dipanggil wadu. Sahur, makanan sahur tu dipanggil sahur. Tapi bersahur tu sendiri, perbuatan sahur tu dipanggil as-suhur. Boleh lah? Nampak kan ni? Faham ke tak ni? Bahasa lah tu. Ni orang minat bahasa Arab ni penting lah ni. Dia akan ambil berat lah ni. Hak tak apa nak minat, dia kata yang penting bangkit sahur. Tu ya, dia kata. Hak tu payah kan. Yang ni masuk pondok 4 tahun pun dia tak jadi apa. Dia tak nak beza lagi. Apa dia orang tanya, apa dia beza wadu dengan wudu, apa beza sahur dengan suhur. Tamam? Jadi tak boleh nak beza. Tak dibeza tadi, dia akan beza pada ta'rif, pada terjemahan.
Itu juga terjemahan kita pun ada sedikit perbezaan pada kau tersebut. Baik, terus. Maksudnya bersahurlah kalian kerana sesungguhnya pada sahur itu terdapat barakah. Ni senang terjemah atas tu. Pada sahur itu terdapat barakah. Kenapa saya tak terjemah di atas? Kerana terjemahan tadi perlu kepada dua terjemahan. Sebab tu saya letakkan di nota kaki di bawah. Kerana ada perbezaan kalau dibaca pada sahur tu sendiri. Kalau tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Tahu dah kata fa inna fi fi'lis suhur. Fi'li as-suhur. Maksudnya perbuatan sahur kamu tadi berkat. Perbuatan tu saja. Bangkit sahur tu saja. Bangkit nak sahur tu saja. Tu perbuatan kita, makanan, ambil makanan. Maksudnya bukan mesti dengan makanan yang banyak. Nah, sekadar melakukan perbuatan tersebut tu dah dikira berkat. Nampak? Tapi kalau dibaca fa inna fis sahuri barakah, ai fi ta'ami as-sahur barakah. Ini fi makanan tu sendiri berkat. Maksudnya berikan kekuatan kepada tubuh badan kita yang kita akan gunakan pada siang hari untuk menjaga daripada yang haram. Yang afdalnya, terus? Yang afdalnya dilewatkan bersahur sehingga hampir terbit fajar. Itu afdal. Nah, boleh, maksudnya bermula masa masuk waktu sahur pada pertengahan kedua malam, dan paling afdalnya dilewatkan sehingga hampir terbit fajar. Karena orang kita sembahyang tarawih zaman dulu, zaman sekarang pun ada di kalangan para awliya dan para ulama yang solatnya sampai dekat-dekat fajar. Kita nak cari tarawih 8, nah, tak mereka sampai sembahyang. Para sahabat Nabi disebutkan dalam kitab-kitab para ulama, disebutkan kata Sayyidina Umar melantik 2 orang imam untuk jadi imam tarawih, iaitu Sayyidina Ubay bin Ka'ab untuk jadi imam kepada lelaki, dan Sayyidina Tamim Ad-Dari jadi imam kepada wanita. Dan malam-malam mereka punya semayang lama, kerana seorang imam akan baca, Sayyidina Ubay dan Sayyidina Tamim akan baca 1 rakaat 200 ayat. Ya. Mereka tidak akan rokok melainkan setelah dibaca 200 ayat. Sedia. 200 ayat maknanya lebih kurang dekat-dekat 3 juzuk kalau kata surah Baqarah, ya. Dekat 3 juzuk baca. Kemudian barulah mereka akan rokok. Dan kerana itu para sahabat semayang yatawakkauna 'ala bil-'isi atau 'ala al-'isi, dengan pakai tongkat tu. Dan sebahagian di kalangan mereka akan yata'allaq, diletakkan hablun 'ala jidaril amudil masjid, ataupun di tiang-tiang masjid diikat dengan tali. Ni tiang-tiang ikat tali kat tiang untuk bersandar, takut terbalik. Tak tali dekat belakang tiang tu untuk takut terbalik, ataupun mereka boleh pegang dekat tali tu, takut-takut terjatuh. Sampai teratus kali semayang. Faham? Dan mereka tidak akan yang sarif daripada masjid setelah solat isyak dan masuk tarawih tadi, melainkan hampir fajar baru mereka akan balik sahur di rumah. Dekat fajar dah baru balik. Kita la Allah lebat tu 2 malam jadi wali dah. Ni ulama-ulama dulu semayang sampai macam tu. Semayang sampai bagaimana? Kita berlebih-lebihan ke? Ni maksud orang yang faham dengan masa. Tahu masa tadi macam mana kelebihannya. Kerana mereka lihat apa yang kita tak lihat. Kerana mereka nampak apa yang kita tak nampak. Kalaulah orang yang gila dengan K-pop, dia boleh beratok daripada pagi sampai ke petang kerana nak jumpa dengan Nathan Pink apa tu, kan? Kat beratok. Jadi gila macam pop tu juga, kan? Jatuh panjang jadi pop ni. Dia punya orang panggil apa? Dia jadi obses dengan benda tadi. Dia sanggup beratok. Kenapa? Kerana dia tahu dia akan tengok benda apa. Dan dia punya nak tengok tu. Kan tengok apa? Tengok tergedik depan tu je. Tapi dia nak tengok. Dia pun nak tumpang gedik sekali. Tak apalah, moga Allah gembirakan mereka di akhirat seperti mana mereka gembira di dunia. Amin ya rabbal alamin. Ini doanya para solihin kepada awliya. Ya, betul sungguh. Nah, jangan doa yang buruk kepada anak-anak muda kita ni. Doa bagi mereka ni dapat kegembiraan di akhirat nanti insya-Allah. Moga dia berubah nanti insya-Allah. Kita bukan tahu orang tadi akan mati macam mana. Ya, tahu ni muka-muka ahli neraka tiba. Kita tahu mana kita kata tu kan kita ahli neraka, mungkin kita tak tahu. Ya, mereka kinja-kinja sonok dengan benda tadi. Ini pernah disebut kepada Sayyidina Ma'ruf Al-Karqi radhiyallahu anhu waktu duduk di tepi sungai Dijlah.
Dia duduk tepi sungai Dijlah, tengok anak muda duduk di tepi pantai di hujung sungai sebelah sana sedang duk main alat-alat muzik, minum arak, dan duduk lelaki dan perempuan. Konsert lah, macam konsert lah. Tengok di sana. Lepas tu ada anak-anak murid dia datang, kata, wahai imam, wahai syekh, doakan kecelakaan kepada kelompok tersebut. Imam Ma'ruf Kaki angkat tangan. Dia kata, Allahumma kama farrahahum fid dunya farrihhum fil akhirah. Ya Allah, seperti mana engkau gembirakan mereka di dunia macam tu, gembirakan mereka nanti di akhirat, ya Allah. Dia. Ini doa wali. Doa wali bukan doa bagi hancur mereka. Doa bagi Allah Ta'ala ubah mereka masuk dalam syurga Allah Ta'ala. Kerana kegembiraan mereka di akhirat, dia masuk syurga. Maknanya mereka akan berubah sebelum mereka mati. Seketika tu juga tinggal habis semua barang-barang tadi, dengan berkat doanya wali tersebut. Sayyidina Ma'ruf Al-Karhi. Tengok anak-anak muda naik motor rempit, doa apa dia? Ya Allah, bagilah mereka gembira di akhirat nanti. Berarti mana mereka gembira merempit tu, mereka gembira bakat merempit untuk masuk syurga nanti, insya-Allah. Bakat lari nak masuk syurga. Doa yang baik, insya-Allah Allah Ta'ala akan ubah mereka, tak tahu bila. Kita pun tak tahu bila akan berubah orang tu. Tak? Nah. Tapi apa yang mereka nampak pada waktu tu? Yang waktu mereka duduk tengok benda tu, kegembiraan mereka nak. Macam mana mereka gembira dengan perkara tersebut? Begitulah ahlullah gembira ketika mendapatkan anugerah. Macam mana ahli maksiat seronok ketika mendapatkan maksiat, nak dapatkan maksiat yang dia nak tadi ni. Macam itulah ahlullah ketika melihat apa yang disiapkan oleh Allah untuk mereka, mereka gembira juga macam tu. Lepas tu kita jangan heran tengok macam mana boleh semayang sampai tahap macam tu. Macam mana boleh berdiri lama macam tu. Sampai berjam-jam berdiri. Sayyidina Rasul berdiri sampai bengkak kaki Nabi SAW dengan baca. Lepas tu kata ulama, kenapa dibaca panjang? Kerana rukun paling afdal adalah berdiri dalam sembahyang. Paling afdal, lebih afdal daripada sujud. Antara rukun berdiri dengan sujud, mana lebih afdal? Berdiri lebih afdal. Kerana tu Nabi lebih lama berdiri pada sujud. Faham? Sujud adalah afdal untuk doa. Tapi kalau orang tanya mana afdal di antara semua rukun solat, berdiri adalah afdal. Kenapa? Kerana waktu berdiri itu waktu kita baca Al-Quran. Dan waktu itu waktu munajat dengan Rabbul Jalil. Kalau orang tahu waktu tengah duduk baca tu Allah balas dengan ucapan dia, macam mana tak? Kita tak dengar. Sebab kita hijab banyak, kita tak dengar. Dia tak dengar tu yang kita jadi rasa nak habis cepat semayang. Sebab kita tak dengar. Kekasih bila dengar suara kekasih dia, nak tak handset lama, cepat ke? Duk telefon dia punya makwa dia. Pukul 3 pagi suruh bangkit tahajud. Assalamualaikum, tahajud, tanya pula semua, sembang 3 jam tak apa. Panas telinga-telinga ni. Tapi tak apalah, kerana kekasih. Lepas nikah haram tak sembang pun. Tapi kalau masa duk bercinta tu, berkasih ni, ada orang kalau lelaki bini pun, walaupun dah kahwin pun masih sembang macam tu lagi. Dengan telefon dengan bini, sembang punya lama. Kenapa dia boleh sembang lama-lama macam tu? Kerana dia sembang tu dengar suara kekasih dia. Tapi kita tak dengar kalamullah. Bila tak dengar kalamullah tu yang kita rasa nak perhati cepat tu. Kalau cuba faham tengok kalam tadi, dengar betul-betul yang kalam tadi, kita akan jadi ta'alluq dengan kalam tersebut dan tak boleh nak tinggal lagi dengan kalam tu. Faham? Tapi nak main perasaan tu. Nak main perasaan tu, nak kena buka hijab dalam hati ni banyak. Bila nak buka, nak kena buang lah kotoran-kotoran tu. Hati ni. Cawan kita bukan macam ni lah ni, wadah kita. Wadah kita lah ni macam ni. Jadi tak nampak dalam tak nampak kat luar. Faham? Ni nak dapat hak wadah macam ni. Hak ni nampak kat dalam pun nampak kat luar. Nak dapat hak macam ni. Hak dapat macam ni susah ni. Dia nak kena cuci teruk. Pakai klorok ke pakai apa kita tak tahu. Tu nak kena wirid, nak kena zikir. Lepas tu ada para masyayikh susun dengan zikir dan wirid dan yang diambil daripada Nabi SAW. Tujuannya untuk tu. Baik, terus sikit lagi 10 minit lagi. Ada lagi sahur yang afdalnya dilewatkan, dan ini berdasarkan hadis. Terus ini berdasarkan hadis, la tazalu ummati bi khairin ma ajjalul fitra wa akharus suhura. Maksudnya sentiasalah umatku di dalam kebaikan selagi mana mereka mempercepatkan berbuka dan mengakhirkan sahur. Tamam. Mempercepatkan berbuka dengan bukan maksud waktu asar buka dah. Maksud mempercepatkan, sebaik saja yakin masuk waktu, buka terus puasa, tak perlu nak tangguh-tangguh lagi. Tunggu saat lah, saya lepas isyak lah saya makan, saya nak semayang dulu saat, tak payah tu.
Tidak berkat macam tu kerana tidak ikut dengan arahan. Karena arahan bukan dengan kita punya gharabah, keinginan kita. Arahan adalah dengan apa yang telah diintisalkan oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi kata tak makan dulu. Maksud ni penting ikut arahan. Maksud kalau kita ikut gharabah, kalau awliya maksudnya dia nak kena semayang waktu tu. Makan lawat sikit kerana makan di dunia. Tak, makan kamu waktu tu adalah mengikuti arahan dan dia jadi akhirat waktu tu. Walaupun zahirnya makan, tapi disebabkan kerana mengikuti arahan, maka kamu telah menjadi akhirat pada waktu itu. Jadi makan tu jadi ta'alluq dengan Nabi. Faham? Itu kena ta'jil fitri wa ta'khir as-sahur. Baik, terus. Yang kedua melewatkan sahur dengan yakin bahawa ianya masih di dalam waktu malam. Ya, lewatkan sahur dengan yakin bahawa ianya masih dalam waktu malam. Sunat macam tu. Harus zon tadi ni. Tapi ni sunat, dia mesti lewatkan sahur tadi dengan yakin bahawa malam masih ada lagi. Dia takhirkan sikit sampai dia kata masih yakin malam lagi. Maksud. Terus yang ketiga mempercepatkan berbuka dan mendahulukannya daripada solat setelah benar-benar dipastikan bahawa matahari telah terbenam. Ini berdasarkan hadis di dalam as-sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim. Sahihain tu tak payahlah. Itu saya yang tersyarah tu. Zahid pun syarah juga. As-sahihain tu maknanya Sahih Bukhari dan Muslim. La tazalu ummati, terus la tazalu ummati bi khairin ma ajjalu al-fitrah. Maksudnya sentiasalah umatku di dalam kebaikan. Di dalam tu bukan di dalak tu. Di dalam kebaikan. Selagi mana mereka mempercepatkan berbuka puasa. Tamam. Al-Imam Asy-Syabramallisi rahimahullahu taala mengatakan bahawa disunatkan mempercepatkan berbuka walaupun dalam keadaan sedang berjalan, dan perkara ini tidak dikira menjatuhkan makmuruah. Tamam. Jadi disunatkan mempercepatkan berbuka walaupun dalam keadaan berjalan. Berbuka puasa ni kan makna apa? Bukan membatalkan puasa. Berbuka puasa. Ni yang salah faham. Tengah naik motor dia kata disunatkan mempercepatkan, korek lubang hidung sampai dalam. Dia kata yang sunat kita berbuka dengan segera ni. Kita tak ada apa ni. Ayak tak ada apa dah, korek hidung. Dia korek hidung, dia korek telinga dia. Lepas tu dia sakit, dia masuk tangan dalam ni bagi sampai nak termuntah. Ataupun dia buat keluar air, dia bubuh atas ni, lepas tu dia jilat balik. Alhamdulillah buka usaha dia. Berkata dalam hadis, la tazalu ummati bi khairin ma'ajjalu al-fitra. Jadi tengok di bawah apa dia berbuka yang disunatkan tadi, berbuka yang macam mana? Berbuka dengan rutab terus. Sila. Yang keempat, berbuka dengan rutab dan memakannya mengikut bilangan ganjil. Jika tiada rutab maka boleh berbuka dengan besar. Besar. Hang dah Zahid. Buat malu kroni tu kau. Buka dengan besar apa ni? Awak makan besar? Dah tak ada rutab, buka makan dengan makan besar. Macam orang Cina. Berbuka dengan rutab. Dan memakannya. Ni saya ada satu kitab tapi saya tak bawa kitab tersebut. Dia cerita peringkat-peringkat tamar. Tapi ini yang saya cerita secara ringkas lah ni. Yang ini berbuka dengan rutab yang pertama. Rutab ni apa dia? Kurma basah. Bukan kurma yang dibasahkan dengan air. Kurma tu memang kurma basah. Kurma basah. Bukan kurma kering. Kurma kering dipanggil tamr. Tamr. Yang kita duk makan tu tamr. Tamar tu. Dan makan pula mengikut bilangan ganjil. 1, 3, 6, 5, 7 macam tu. Jika tiada rutab, maka boleh berbuka dengan besar. Besar dengan busr. Busr apa dia? Busrun ni dia bukan masak sepenuhnya. Dia masak sikit, sikit tak masak. Pernah tengok tak? Busr. Kurma dia setengah masak, setengah tak masak. Dia kelak-kelak sikit. Kelak-kelak sikit. Ataupun ada yang warna kuning atas, kemudian bawah dia macam masak. Nak makan nak kurma tu? Tu kurma yang paling sedap dia tu. Dan jika tiada busr, maka dengan tamr. Jika tiada besar, maka dengan tamurru. Elok. Dia baca macam dengan tamar. Tak ada busr, maka dengan tamar. Tamar, kurma kering itulah. Jika tiada tamar, maka dengan air zam-zam. Tak ada tamar, maka air zam-zam. Ini menurut pandangan. Tengok di bawah, nota kaki 10.
Ini menurut pandangan Al-Imam Syarqawi rahimahullah, Syekhul Islam, iaitu mendahulukan air Zam-Zam daripada air yang lain jika ada air Zam-Zam sebelum berbuka. Kalau ada air Zam-Zam, dahulukan air Zam-Zam. Dahulukan dengan minum air Zam-Zam. Dan ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Air Zam-Zam dengan apa yang diniatkan oleh orang yang minum. Jadi minum air Zam-Zam tu niatkan yang macam-macam lah. Imam Syafi'i niat dengan 3 teguk air minum air Zam-Zam. Tegukan pertama untuk jadi faqih, dan kata beliau, berkat air Zam-Zam ilmuku seperti yang kamu lihat. Dan yang kedua, kata Imam Syafi'i, aku minta kepada Allah agar panahanku tepat. Dan ketika aku memanah, 9 daripada panahanku tepat pada sasaran, ataupun 10 panahan tadi tepat pada sasaran. Dan yang ketiga, kata beliau, aku minta agar masuk syurga Allah Ta'ala. Yang itu saja aku menunggu perkara tersebut. Dan kita dah tengok bagaimana Allah Ta'ala berikan anugerah kepada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Jika tiada Zam-Zam, ada ulama, Imam Ibnu Uyainah minum Zam-Zam minta untuk dihilangkan dahaga pada hari akhirat. Tu dia. Itu antara doa yang besar tu. Minum air Zam-Zam. Lepas tu kita kalau mendapat air Zam-Zam ni jadi macam tuhfah dia panggil. Ini sebagai satu anugerah besar. Kalau kita minum Zam-Zam tu kena, kalau orang bagi hadiah Zam-Zam ke kita ni, ada hadiah yang paling besar tadi. Walaupun hadiah tu kita boleh bawa untuk doa kita mustajab. Sebab kita minum je air doa tu mustajab. Dan ayat tu bukan hanya tertakluk hanya pada Mekah saja, tak. Di mana saja ayat Zam-Zam dibawa, kita minum, maka air Zam-Zam tadi akan menyebabkan doa kita jadi mustajab. Doa apa? Doa bagi masuk syurga, doa bagi jadi faqih, doa bagi faham agama, doa bagi faham masail-masail dalam fiqh, jadi faqih seperti mana Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, Imam Syafi'i tu. Kan? Minta tu tak apa. Tak dapat macam Imam Syafi'i, dapat bawah sikit pada dia. Faham? Boleh. So, kena minta macam tu. Dan air Zam-Zam ni banyak kelebihan. Ada satu kitab ulama tulis, saya ada kitab tu, kitab dia pasal Fadlu Ma'i Zam-Zam. Kelebihan air Zam-Zam, satu buah kitab. Tebal lebih kurang kitab ni. Cerita bab air Zam-Zam ni. Tebal kitab dia. Cerita bab Zam-Zam saja ya. Air Zam-Zam. Dan air Zam-Zam antara kelebihannya, kalau kita minum air apa-apa, takut air sakit perut. Kalau kita minum air Milo, kita kata air Milo takut sakit perut pagi ni. Kata kat air Milo tu, ma'u Zam-Zam yuqri'uka salam. Air Zam-Zam beri salam abang dia. InsyaAllah lega. Takkan sakit perut. Ni petua para ulama sebut. Ulama-ulama petua, kalau minum air apa-apa takut sakit perut, sebut kat ayat tu, kalau tak erti bahasa Arab, sebut bahasa Melayu. Ayat Zam-Zam beri salam. InsyaAllah tak sakit perut. Jika tiada Zam-Zam, maka dengan air biasa. Jika tiada air biasa, dengan halwa. Al-hulwu. Dan jika tiada hulwu atau halwa ni, maka dengan al-hulwu, dan maka jika tiada dengannya, maka dengan halwa. Dia ada halwa dengan halwa. Ada dua. Tapi ini saya bezakan tu, hulwu dengan halwa. Apa beza hulwu dengan halwa? Tengok di bawah. Perbezaan terus. Perbezaan di antara al-hulwu dan al-halwa ialah al-hulwu manisan yang tidak disentuh api seperti madu dan kismis. Ini tak disentuh api. Benda yang tak sentuh api dipanggil hulwu. Tamam? Manakala halwa manisan yang dibakar dengan api. Macam kuih-kuih. Itu dipanggil halwa. Tapi kalau kita yang tak dibakar dengan api seperti madu, seperti kismis dan seumpamanya, maka itu dipanggil hulwu. Baik. Tamam? Terus sebahagian ulama menyebutkan famin rutabin falbusri fatamri zamzamin fama'in fahulwin summa halwa lakal fitru. Tamam. Jadi famin rutabin, tengok diikut susunan. Rutab, falbusri, ada guna fa tu, fa li ta'qib maksudnya, ikut tertib. Kemudian kalau tak ada rutab, busr. Kalau tak ada busr, tamr. Fa zamzamin, kemudian zamzam. Fama'in, kemudian air biasa, nombor 5. Kemudian tak ada air biasa, fahulwin, hulwu. Kemudian halwa lakal fitru. Jadi kalau kata atas meja kita ada tamar, tak ada rutab, ada tamar, ada kuih, ada ayam, ada Zam-Zam. Ambil mana dulu? Ambil tamar dulu. Tamam. Ambil tamar dulu, kemudian ambil apa? Ambil Zam-Zam. Kalau minum Zam-Zam dah, lepas tu kalau minum ayam juga, minum ayam, kemudian barulah makan kuih. Ni hantam kuih dulu. Sedap kuih tu, perak kuih dulu. Tamar tak pegang lagi, tak tamar dulu. Ada orang dia kata, dia kata
rutab ni zaman Nabi. Zaman lah mungkin kita boleh qiyas dengan pelam. Dengan tiba. Pandai qiyas pula dah ni. Masalah dia hak cakap tu macam Wahabi juga. Dia pun lebih kurang Wahabi tengok. Tapi bila datang tu pandai pula nak qiyas tu. Memang nak qiyas tang rutab dengan pelam kan. Awak payah sangat kan nak dapatkan rutab. Dia kata rutab tu sesuai di zaman Nabi lah, sebab di Mekah apa semua kali. Siapa kata kurma ni hanya sesuai di tempat negara yang panas saja? Rutab semua apa ni kurma ni sesuai di semua tempat. Tak boleh sesuai di tanah Arab saja. Apa? Boleh tukar dengan buah pelam. Lepas tu main pula ni kalau pelam, ini kalau tu jambu boleh kan? Lepas tu kalau ada jambu saya suka durian pula. Oh, macam-macam. Lepas tukar buah habis. Pegang saja yang ni saja. Duk kona banyak sangatlah. Hak lain hampa bid'ah kata. Hak ni pandai-pandai nak tukar. Al-Allamatul Hifni terus. Al-Allamatul Hifni rahimahullah telah menyebut di dalam hasyiahnya ke atas al-Jami'. Ni kita habis yang ni, kemudian kita berhenti. Baik. Allamatul Hifni kata apa? Dalam hasyiahnya ke atas Jami'us Saghir, yang paling afdal didahulukan dengan rutab. Kemudian ajwah. Tu dia. Rutab dulu. Karena ajwah masih tamar. Dan ajwah yang paling afdal adalah ajwah Madinah daripada aliyah. Ajwah aliyah dipanggil. Kenapa dia panggil ajwah aliyah? Aliyah ni kerana ada satu kebun di aliyah, tempatnya nama aliyah. Di kebun tu Nabi tanam pokok kurma tu. Waktu ni kami pergi ke Madinah baru ni, saya lepas balik Madinah baru tahu kebun tu masih ada. Dan kebun tu tak ada lagi. Pokok yang Nabi tanam pun ada lagi. Bela ada lagi pokok tu. Dan masih berbuah sampai lah. Ajwah di aliyah. Masih berbuah sampai lah. Pokok tu dah 1000 tahun. Masih berbuah sampai lah yang ditanam oleh Nabi SAW. Katanya. Dan pokok yang ditanam oleh Nabi SAW ni ajaib. Kenapa? Kerana pokok Nabi tanam 1 tahun dah tumbuh buah. Pokok kurma biasanya kalau tanam lebih daripada 2 tahun baru tumbuh. Atau 3 tahun baru tumbuh. Nabi tanam sekali saja tanam. Waktu hak 300 pokok. 300 pokok tu masih ada sekarang. Hak yang apa ni ditanam waktu ketika Sayyidina Salman Al-Farisi mai jumpa dengan Rasulullah. Bawa buah kurma tu dalam Syama'il. Bawa mai kurma, kemudian Nabi kata, "Ma hadha ya Salman?" Kata Sayyidina Salman, apa ni, sadaqatul laka wa li ashabi. Ini sedekah kepada kamu dan para sahabatmu ya Rasulullah. Kata, irfa'ha fa inna la na'kulu sadaqah. Angkat dia, kami tak makan sedekah, kata Nabi. Mai pula esok, bawa mai lagi bekah tamar. Nabi tanya, "Ma hadha ya Salman?" Hadiyatun lak. Hadiah untuk Nabi saja. Tak ada untuk sahabat lah. Tu Nabi kata, "Oh dulu, mai semua." Dan Nabi bagi makan semua, pakat Nabi makan. Kemudian Sayyidina Salman dibebaskan oleh Nabi. Sayyidina Salman waktu tu bekerja dengan seorang pekebun dia tu, ketua tuan dia tu, Sayyid dia tadi adalah Yahudi. Yahudi tu kata, kalau kamu beli dia, siapa nak jaga, nak tanam pokok kurma? Ada 300 pokok lagi. Dan kalau kamu ambil dia, siapa nak tanam? Dia kata, boleh, dengan syarat kamu nak ambil dia boleh, tapi kamu kena tanam. Yahudi tu kata. Yahudi pun pandai. Dia tahu dah kalau Nabi sentuh berkat. Dia pun tahu, tapi tak masuk Islam. Dia kata kalau Nabi sentuh berkat, dia pun tahu. Jadi dia kata, tak, kamu kena tanam. Akhirnya Nabi tanam sendiri dengan syarat tersebut. Nabi tanam 299 pokok. Satu pokok saja Sayyidina Umar tanam. Sebab Sayyidina Umar kesian. Tengok Nabi duduk tanam seorang, Sayyidina Umar pergi ambil satu pokok, pergi tanam. Dan pokok tu kesemuanya berbuah pada tahun tu juga. Dia setahun. Tak sampai setahun berbuah pada tahun tu juga. Kecuali satu pokok. Nabi tanya, ni kenapa pokok ni? Maka Sayyidina para sahabat kata, zamannya, ana gharastuha ya Rasulullah. Sayyidina Umar kata, saya yang tanam ya Rasulullah. Mati pokok tu. Pokok pun sedih, no? Sebab kawan-kawan dia semua Nabi pegang. Jadi kerana pokok tu sedih, dia kata salah satu dia adalah khususiat Nabi SAW, kata Maulana Syekh Yusri, salah satunya adalah yang disentuh oleh Nabi akan punya perasaan. Hatta kalau kata dia bukan makhluk yang berakal sekalipun. Ya. Gunung Uhud disentuh oleh Nabi saja bergegak jadi macam orang. Unta disentuh oleh Nabi terus boleh punya perasaan pada waktu tersebut. Qaswa, unta Nabi setelah Nabi wafat 20 hari tidak makan. Jadi gila. Berjalan keliling Madinah cari Nabi. Dan akhirnya mati dibakar. Qaswa.
Qaswa wafat mati dibakar kerana cari Nabi 20 hari. Himar Nabi Duldul, himar Nabi nama Ya'fur. Himar Nabi namanya Ya'fur. Ya'fur bunuh diri setelah Nabi wafat, terjun dalam telaga, mati kerana tak mampu berpisah dengan Nabi. Lepas Nabi wafat, dia tak makan lagi, makan tak, minum tak, dan akhirnya dia terjun dalam telaga dan mati dalam telaga. Kenapa? Kerana berpisah dengan Nabi. Semua makhluk macam tu, hatta pokok pun jadi perasaan, disentuh oleh orang lain yang waktu tu. Sayyidina Umar makhluk yang agung, tapi sebab ada Nabi pada waktu tu, tak ada siapa boleh menandingi Nabi. Pokok pun mampu. Akhirnya Nabi ambil balik pokok tadi, Nabi cabut, Nabi tanam balik. Bukan buat apa pun, Nabi cabut balik, Nabi tanam balik pokok yang mati tu, tumbuh tahun tu juga, berbuah. Dan sampai sekarang pokok-pokok tu masih ada katanya, masih berbuah. Dipanggil Ajwah Aliyah. Saya baru ni kita tak pergi gitu. InsyaAllah sekali lagi umrah kita akan pergi tempat tersebut, insyaAllah. Tidak, lepas tu bangkit amin, no? Ni Ajwah Aliyah ni bagus. Sebab apa? Sebab salah satu kata ulama, nak bagi cinta dengan Nabi adalah makan hasil tanah yang terbit daripada bumi Nabi SAW. Sebab tu kita nak kasih dengan negara kita, kena makan buah daripada negara kita, kena makan juga. Orang yang kasih dengan tanah kebun dia, kena dia makan tanah daripada hasil kebun dia. Nak ambil tanah bulan mulut tak boleh. Kita sayang mula, saya dengan tanah kebun ni, ambil tanah pepok, tak boleh, haram hukum ni. Kalau tanah tadi tidak ada sebab untuk kita pepok, kadang-kadang bukan untuk ubat dan seumpamanya. Tak faham? Tapi macam mana Allah Ta'ala bagi kita nak bagi sayang dengan tanah tu? Turun, keluar daripada tanah tu pokok buah. Dan buah pula macam-macam jenis. Tanah sama, tapi keluar buah anggur, keluar buah timun. Timun masuk sayur, keluar buah jagung pun sayur, kan? Buah pelam tadi, buah durian, pisang, lagi nangka, sebutlah lagi, habis kebun tu, kan? Maka kalau sebut tu semua, kalau kita makan semua tu, dia akan jadi kasih lah dengan tanah tu. Dia kasih dengan tanah negara orang tersebut, kerana dia makan hasil tanah tu. Itu nak bagi. Dan kata ulama juga, orang yang makan buah yang keluar pada musim. Sebab itulah ni kita jadi tak apa nak jaga daripada penyakit ni. Kenapa? Kerana buah-buahan keluar daripada musim yang pelbagai. Lepas tu kita makan semua buah apple, bukan daripada negara kita, dah makan dia kata. Dia kata apa ni, an apple a day make a doctor away. Apa dia? Tak tahu. Keep the doctor away. Apple sebiji sehari akan menghilangkan apa, dia akan menjauhkan kita daripada doktor. Kita tak kena sakit lah. Lepas tu orang putih dia cakap betul lah, kena dengan dia. Kita kena apa dia? Apa? Banana. Seulah durian sehari, insya-Allah 3 hari lepas tu potong kaki. Cukup lain pula tu. Baik. Jadi dahulukan dengan rutab, kemudian ajwah, kemudian busr. Ni tengok, ni pandangan Imam apa ni? Imam Hifni. Rutab, ajwah, busr. Kemudian tamr. Kenapa? Karena beliau bezakan ajwah dengan tamr. Tamr lebih umum daripada ajwah. Ajwah juga tamar, tapi tamar yang lebih khusus. Maka tetap rutab yang paling utama, kerana rutab kurma dia kurma basah. Kemudian ajwah, kemudian busr, kemudian tamr, kemudian air, kemudian semua jenis manisan. Ini berbeza dengan sebahagian pandangan ulama yang mendahulukan manisan daripada air. Ada sebahagian lagi ulama yang dahulukan manisan daripada air. Al-Imam Bujairmi mendahulukan busr daripada ajwah. Ini beza pula lagi. Dan ianya dikenal di negara Mesir dengan panggilan al-balahshis, dipanggil, iaitu kurma yang separa masak, dipanggil balahshis. Ini kalau di Mesir dipanggil macam tu, balahshis. Balahshis ni apa dia? Dia warna kuning atas, bawah dia macam dengan buah sawa. Dia tak? Pernah tengok ada buah tu? Tu yang tak. Hujan lah. Hujan lah. Pedu hujan lah. Allah. Tak apa. Alhamdulillah hujan. Alhamdulillah. Hujan ni binatang kurang keluar, kan? Manakala Imam Bajuri meletakkan ajwah sama seperti rutab. Imam Bajuri pula letak ajwah sama macam rutab.
Lepas tu ni semua saya cerita bab tu je. Mengambil satu rutak buah taman ni kita akan baca pada esok pagi insya-Allah. Tamam? Dengan bimbang insya-Allah nak ni dah. Esok kita akan baca banyak sikit. Malam petang tu kita akan boleh baca dah tulis yang bab hakikat insya-Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon ampun kalau ada terkasar bahasa, tersalah dalam bicara. Minta untuk rujuk, baca balik, tengok satu persatu dan boleh untuk kita amalkan insya-Allah. Jadi yang kita sebut ni buah-buah makanan apa yang nak makan ni, bolehlah bersiap sekarang ni untuk kita bersiap. Nah, seperti mana kita kalut, ada orang yang kalut dengan raya lagi, puasa tak masuk raya dah. Nah, kita kalut dengan raya. Kita kalut dengan puasa. Nah, kita biar kita nampak kita ni nak pulun dengan puasa kita pada tu insya-Allah. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan.